Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam tasliman katsiran katsira birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma aftah alaina bifutuhil arifin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah tuan-tuan, dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama dan selamanya kita memanjatkan kesyukuran tidak terhingga serta puja dan puji kita pada zat yang kekal dan juga zat yang maha pengasih atas kurniaan kepada kita dengan nilai kehidupan kehambaan. Mudah-mudahan kesyukuran ini yang kita lantunkan dan kita amalkan menambahkan lagi kemanisan iman dan juga menambahkan lagi kualiti-kualiti kehambaan kita pada Allah, dan minta dijauhkan Allah Subhanahu wa taala daripada kita segala perkara-perkara yang boleh menjauhkan kita dengannya. Dan syukurlah pada Allah tuan-tuan, di baki-baki hayat kita ini Allah taala meletakkan kita di suatu taman daripada taman syurga. Kalau ikutkan boleh je Allah letakkan kita di Maidin, letakkan kita di tempat yang tidak ada suasana mengingati Allah. Tapi Allah Ta'ala memilih dan mentakdirkan kita ini duduk dalam rumah Allah. Kalau kita kata ni macam suluk lah, suluk antara maghrib isyak, melapangkan masa, mendidik jiwa, menenangkan fikiran, mentaati segala perintah Allah, beriktikaf. Banyak tuan-tuan, kalau kita tengok maghrib isyak ni amalan yang sangat banyak. Syukur pada Allah, syukur lagi. Orang-orang sufi itu bila dia syukur pada Allah, dia syukur lagi kerana Allah beri taufik padanya untuk bersyukur. Dia syukur kerana Allah beri taufik untuk dia bersyukur kepada Allah. Dan kemudian dia syukur kali ketiga kerana syukur pada Allah kerana dia beri taufik untuk syukur kali kedua. Dan dia akan syukur kali keempat kerana syukur pada Allah kerana dia beri taufik untuk bersyukur pada syukur yang ketiga. Jadi orang ini akan jadi sentiasa mensyukuri, sentiasa mensyukuri. Ini orang yang dekat dengan Allah. Jadi insya-Allah kita dengar sikit daripada kitab Fadailus Sadaqah, daripada kitab Zuhud, Qanaah dan tidak berminta-minta. Sebelum tu nanti kita akan masuk dalam kitab Kaya Jiwa. Hadis 4 pada bab ke-6 daripada perbahasan sifat zuhud, qanaah dan tidak meminta-minta. InsyaAllah tuan, sebelum kita mulakan pengajian kita, sama-sama kita mulakan pengajian kita ini dengan ummul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala
la tazulu qadama ibni Adam yaumal qiyamati hatta yus'ala an khamsi an umrihi fima afnahu wa an shababihi fima ablahu wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa madha amila fima alima. Rawahu Tirmidzi wa qala hadits hasan gharib kadza fi Mishkat wa qad rawi hadzal hadits an Mu'az bin Jabal wa Abi Barzah al-Aslami fi at-Targhib. Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ni seorang sahabat daripada kaum Ansari, daripada orang Ansar, orang Madinah. Dan beliau ini, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud juga, tak salah saya dah pembacaan saya, menjadi hakam dalam proses tahkim antara Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhuma. Panjanglah cerita tu, politik. Ni banyaklah, banyak Abdullah di kalangan sahabat ni. Ada 4 orang Abdullah. Satu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, satu lagi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, satu lagi Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma, satu lagi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma. Ini ada sahabat-sahabat yang bernama Abdullah yang famous. Sebenarnya banyak lagi nama Abdullah. Ini antara famous lah. Yang paling rapat antara Abdullah ni 3 orang yang rapat, ada nisbah kekeluargaan. Pertama, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ini adalah anak Sayyidina Umar dan juga adik ipar Nabi. Adik ipar, sebab Rasulullah kahwin dengan kakak dia, Sayyidatina Hafsah binti Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan kemudian antara yang rapat lagi ialah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Siapa? Beliau adalah sepupu baginda sallallahu alaihi wasallam. Iaitu Abbas ini ialah siapa? Pakcik Nabi Abdul Abbas bin Abdul Muttalib. Nama ibunya Sayyidatina Halah binti Uhaib bin Abdul Manaf bin Zuhrah. Ini Uhaib, iaitu Uhaib ni adalah sepupu, adalah adik-beradik dengan Wahab, iaitu bapa kepada Aminah radhiyallahu anha. Jadi Halah ni dengan Aminah ialah sepupu. Malam perkahwinan Sayyidina Abdullah dengan Aminah, dilaksanakan juga perkahwinan antara Sayyidina Abdul Muttalib dengan Sayyidatina Halah. Dapat Abbas radhiyallahu anhu. Kalau sebelah Rasulullah ni 2 pupu lah. Kalau ikut sebelah ibu Rasulullah Sayyidina Abbas ni dengan Rasulullah ni 2 pupu. Tapi kalau ikut sebelah bapa, dia jadi pakcik dengan anak saudara. Tu tahu tuan-tuan, kena tahu. Kalau tak tahu ni macam mana kita nak nisbahkan kasih dan cinta kepada Rasulullah? Kita ni tuan-tuan, kalau kahwin dengan rumah kita, kita tahu siapa adik dia, kita tahu dia punya kita punya ipar, kita punya ipar lamai gitu, anak buah gitu. Dia ni anak siapa, kampung mana. Kita asalnya cinta dengan rumah aja. Tapi kerana cinta tu tahu susu galuh keturunan orang rumah kita. Kalau kita cinta Rasulullah, kena tahu juga. Paling kurang pun sampailah pada Sayyidina Adnan. Kami ni di madrasah, pelajar-pelajar kami wajib hafal nasab Rasulullah sehingga Sayyidina Adnan, iaitu nenda baginda tu, memoyang baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu wajibkan. Itu antara cadangan. Jadi Abdullah bin Abbas ialah sepupu Rasulullah. Kemudian Abdullah bin Zubair Zubair bin Al-Awwam kahwin dengan Asma binti Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Zubair ni adalah anak lelaki pertama yang lahir di Madinah.
Lepas 2 tahun dah tak ada anak lelaki, anak perempuan. Orang kata ini dah kena sihir lah ni, dah kena tulah nenek moyang. Tapi Allah lahirkan. Keluar Abdullah bin Zubair. Kemudian beliau ni syahid semasa peperangan Makkah, di zaman pemerintahan siapa, Yusuf, pemerintahan Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Itu dalam pemerintahan Bani Umayyah yang dipimpin oleh Yazid bin Muawiyah. Sayyidina Abdullah bin Zubair bin Al-Awwam. Al-Awwam ini adalah, tak salah saya, dia adalah saudara dengan Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Siapa tuan-tuan? Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid tak tahu parah tuan. Orang yang pertama buat pengorbanan dalam Islam, iaitu isteri Nabi SAW yang paling Nabi kasihi. Jadi Abdullah bin Zubair ni ialah siapa? Zubair bin Al-Awwam ni adalah anak saudara Rasulullah sebelah Sayyidatina Khadijah. Jadi dapat anak Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair hasil perkahwinan dengan Sayyidina Asma. Jadi kalau tuan-tuan pergi umrah dengan saya, insya-Allah akan datang. Malam tadi saya mimpi pergi umrah. Insya-Allah lah kan. Mudah-mudahan. Kalau tuan-tuan nak pergi ziarah makam beliau, boleh. Saya insya-Allah boleh bawakan. Makam beliau bersebelahan dengan bondanya, iaitu Sayyidatina Asma binti Abu Bakar bin Abi Quhafah radhiyallahu anhum ajma'in. Ketiga-tiga tu adalah sahabat. Asma tu kakak ipar Nabi. Sayyidatina Asma kakak ipar Nabi tu kan. Sebab Aisyah tu adik Sayyidatina Asma. Jadi Abdullah bin Mas'ud ni antara sahabat-sahabat yang ada di Madinah. Beliau meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat kedua-dua kaki anak Adam tidak akan berganjak. Ini tak bergorak tuan-tuan. Dibangkitkan di mahsyar, tidak bergorak daripada medan penghisaban selagi tidak dipersoalkan 5 perkara. Tuan-tuan, kita kena standby tuan. 5 perkara ni kita kena standby. Esok kita nak jawab. Saya pun kena jawab, tuan-tuan pun kena jawab. Yang pegang amanah masjid pun kena jawab. Oh, jangan main-main. Satu kena hormat orang jaga masjid. Pasal dia punya dia punya soalan pun banyak kan. Jadi orang yang paling banyak kena soal orang datang masjid. Kenapa orang tak semayang? Kau tak semayang, kawan-kawan jiran kau bercerita. Ada ajak tak? Itu dia persoalkan Tuhan esok. Tu punca itu kita kena buat dakwah tuan. Kena laksanakan tim dakwah di peringkat masjid. Secara rasmi lah. Tapi secara umumnya kita ni semua pendakwah. Saya ni tak ada ilmu, tak apa. Nabi kata balighu anni walau ayat. Sampaikanlah daripadaku walaupun kamu tahu satu ayat, sampaikan. Tak ada syarat wajib kena jadi pendakwah kena ada ilmu. Bukan syarat wajib kena ada ilmu baru berdakwah. Tidak. Kamu tahu satu ayat, sampaikan. Mari ke masjid, dah cukup. Mengajak ke masjid, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama salata wa atuz zakata wa lam yakhsha illallah. Itu cukup. Itu kena tanggungjawab tuan. Dah tanggung kena jawab pula ke depan Allah. Apa yang Allah akan tanya tuan-tuan di akhirat? Pertama mengenai umurnya, di manakah ia habiskan. Umur kita dah 60 tahun. 60 tahun ni tolak 15 tahun umur balik 45 tahun. Mana kita langsungkan, mana kita habiskan umur 45 tahun tu? Kalau ibadah saja, alhamdulillah lah. Saya baru ni kan dapat jatuh grup WhatsApp kan, gambar ada karikatur orang atas orang bawah. Orang bawah ni dia ni minum toddy, minum arak. Orang atas ni dia mengaji. Lepas tu dia selisih kan. So yang atas tu tengok bawah ni ada apa, yang bawah pula tengok atas ni ada apa. Jadi yang bawah ni tengok atas ni ada tempat solat dan sebagainya, dan dia pun naik langsung dia berubah dan dia mati dalam keadaan dia bertaubat. Orang yang mula-mula dah pakai kopiah mengaji semua, dia turun bawah, tengok ada tompek maksiat, dia pun join, mati dalam keadaan maksiat. Dan kita jangan sangka kita ni dalam zon selesa tuan-tuan.
Ya, dalam apa ni syarah Ibnu Athaillah Sakandari rahimahullah kata, orang yang merasa selesa ialah orang yang tidak selamat. Orang yang merasa selesa, orang tak selamat. Orang yang tak merasa selamat, itu dia selamat. Kita kena tuan-tuan, kalau kita rasa dia selesa, ya cukuplah saya ni, tak selamat. Tapi kalau dia rasa tak selesa, dia tak selamat, dia tak boleh ni, tak cukup ni, buat amal lagi, doa lagi, baca Quran, hidupkan diri dengan amal ibadah, bangun malam, dia rasa tak selamat, itu orang selamat. Jadi orang selesa, cukuplah saya ni dah pergi sembahyang, cukup baiklah. Ada orang tak sembahyang, tak selamat tuan-tuan, walaupun nama dia selamat. Baik ya. Jadi mengenai umurnya di manakah dihabiskan. Kedua, mengenai masa mudanya, wa an syababihi fi ma ablah, di manakah ia gunakan. Kalau digunakan masa muda ni digunakan untuk pelajari ilmu agama. Macam anak-anak saya ni, saya panggil anak-anak ialah anak-anak tahfiz, lelaki dan perempuan. Paling kecil umur 8 tahun tuan. Saya bagi tahu pada mak ayah, jangan pernah sekali pun rasa menyesal hantar anak dia tahfiz. Jangan pernah menyesali menghantar anak tahfiz. Sebab apa tuan-tuan? Menghantar anak belajar hafiz Quran ni bukan benda yang patut menyesal. Dulu ada masa saya di Pakistan dulu, ada satu wali Allah yang bernama Hazrat Haji Abdul Wahab. Haji Abdul Wahab, wali besar, satu Pakistan kenal dia. Wali besar, gila-gila punya hebat. Orang datang jumpa dia. Dia kata, "Syekh, tolong doakan anak saya. Saya ada anak 3 orang. Satu belajar lawyer, satu belajar engineer. Seorang lagi saya hantar madrasah." Dia tanya, nak doa apa? Doakan anak saya yang ketiga ni supaya Allah bagi dia kemudahan untuk dia jalani hidupnya. Sebab dia hafiz Quran, tak tahulah macam mana dia akan datang. Habis anak yang orang tu tak apa, dia dah belajar universiti. Merah padam muka dia kan. Haji Abdul Wahab tu merah padam. Dia kata, kau tak patut doa macam tu. Sepatutnya kamu kena doa 2 orang anak kamu yang belajar lawyer, engineer tu. Dia tak ada jaminan Allah Ta'ala. Dia tidak ada jaminan. Tapi yang belajar Quran ni yang kau minta doa buat apa? Dia dalam jaminan Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran, kami jugalah yang menjaganya, memeliharanya. Kita risau anak kita yang belajar hafiz Quran. Kita risau anak kita pergi belajar pondok. Kita risau anak belajar ambil jurusan agama. Padahal jurusan itulah yang dijamin oleh Allah rezekinya, kedudukannya. Saya ada satu pelajar dia tu, tak sebutlah. Dia ni anak tak sah taraf. Anak tak sah taraf. IC pun tak ada tuan. Mak ayah tinggal macam tu, kosong. Sok beranak pun tak ada. Bapak tak siapa, ada satu orang jaga. Saya kata dengan dia, belajar Quran betul. Belajar Quran. Belajarlah Al-Quran. Al-Quran tu akan memuliakan awak. Kalau kamu sekolah tak boleh masuk, IC tak ada, apa tak ada. Nak belajar kena bayar macam warga asing masuk belajar tuan. Bayangkanlah warga asing, itu sistem pendidikan kita kan. Itu kita tak boleh nyalahkan. Itu pendidikan dia tertakluk pada terma dan syarat. Bila tak ada dokumen, kita tak boleh sahkan dia ni orang mana. Kalau dia anak citizen Malaysia, bolehlah kita dapat subsidi sebagainya. Tapi dia tidak ada. Walaupun lahir di Malaysia, mak ayah Melayu, memang Melayu betul, tapi tak ada, kosong. Belajar Quran, belajar sungguh-sungguh, jadi hafiz, jadi ulama, orang akan cari awak. Orang akan kejar awak untuk belajar Al-Quran dengan awak. Orang akan datang kejar awak, tanya fatwa. Orang tanya perkenaan agama. Mak ayah tu salah, tu dia punya hal. Tu dia besok mungkin dia jawab dengan Tuhan besok. Yang awak ni belajar hafiz Quran, belajar betul-betul, walaupun awak tidak ada kerakyatan dan sebagainya, orang akan cari awak, tanya pasal agama. Al-Quran akan memuliakan awak.
Gunakan masa muda ni hafiz Quran. Tak tahu, bingung. Dia pun poning kepala. Ustaz, saya tak tahu siapa mak ayah. Perulikan. Awak sekarang fikir masa depan awak dulu. Khidmat untuk agama. Wakafkan diri untuk agama Allah. Muliakan diri awak dengan Al-Quran. Muliakan diri awak dengan agama Allah. Allah akan mulia. Ini kita tuan-tuan bab Quran, kita takut. Orang belajar Quran, ngaji pondok, ngaji madrasah. Tapi awak ada belajar Al-Quran ni, esok nak makan apa? Itu semua soalan-soalan bagi saya, soalan-soalan kurang cerdik, tuan-tuan. Kurang cerdik. Pasal yang bagi makan Allah, yang bagi joki Allah, yang bagi umur Allah. Berapa ramai graduan tuan-tuan yang sekarang kena musim PKP ni, yang belajar tinggi pun dah berhenti kerja. Yang dapat ijazah pun tak kerja. Yang dapat ijazah dah kerja pun kena berhenti kerja, tuan-tuan. Tapi madrasah berjalan lagi, mengaji lagi Quran, belajar lagi. Alhamdulillah saya baru ni ada anak, sebelum PKP, sebelum belajar cuti, ada seorang belajar khatam Quran, nak buat syahadah lagi. Allah Allah. Jangan pandang orang Quran sebelah mata. Kita patut anak kita yang belajar bukan jurusan agama tu, kita poning kepala, esok ke sekolah macam mana? Yang Quran ni tak apa, tak risaulah, Allah dah jaga dia. Firman Allah tu betul lah tu, kita yang tak betul. Jadi mengenai masa muda, di manakah dia habiskan. Ketiga, mengenai hartanya, dari mana sumber dia hasilkan, dari mana dia dapat, kan? Dia punya saluran tu dari mana? Adakah sumber dia daripada kartel daging, kan? Ataupun daripada benda yang halal? Baru ni kecoh pula, daging berdaging kangaroo. Aduh, poning kepala, kan? Jawablah orang esok. Alhamdulillah saya ni setakat ni daging jarang makan. Makan pun tuan-tuan daging fresh. Pasal kawan saya tu kat pasar, nama dia Abang Harizan. Dia ada kedai nama dia Abdul Rahman, Abdul Rahman dekat. Dia memang jual daging fresh. Memang dia daging fresh memang ambil. Dia ambil daripada India, daging buffalo, daging kobau, daging lembu. Memang dia ni boleh cakap Pakistan, memang dia pergi ambil daging kat Pakistan. Tu kita pun rasa tenang sikit lah makan dengan dia. Saya telefon dia, macam mana bang? Tak, Ustaz jangan risau, barang saya memang tak ada terbabit, saya ambil sini kat Kelang, tak ada ambil kat Johor tu. Macam tu. Alhamdulillah lagi risau kan, termakan daging kangaroo kan, macam lah. Baik. Dan keempat, dan di mana pula harta yang dia dapat tadi itu dihabiskan, disalurkan. Kalau disalurkan kepada menafkahkan hartanya pada anak isteri, alhamdulillah. Kalau dinafkahkan kepada mak ayahnya, alhamdulillah. Kalau hartanya dinafkahkan untuk pembangunan ahli keluarganya, karabahnya dan sebagainya, alhamdulillah. Tapi kalau digunakan untuk benda bukan-bukan, poning kepala. Beli benda-benda yang mengarut, buat benda-benda mengarut, salurkan pada tempat mengarut, itu parah. Silap-silap boleh salurkan kepada satu projek meruntuhkan Islam, lagi poning kepala, tuan. Itu lagi poning kepala. Ada. Saya, tuan, kalau bawa mak saya ni, mak mentua lah, beli barang dekat kedai-kedai Islam, senang hati. Beli tak ada, tak payah nak tengok cek halal, kita dah tahu puas hati lah. Kadang-kadang tompek yang bukan Islam ni, kalau kita pergi tak tahu sumber dari mana. Lebih-lebih lagi yang bertanda cop halal. Kena hati-hati, tuan. Kalau boleh carilah yang syarikat dia Islam. Syarikat dia Islam. Buat kena kilang dia Kelantan, kilang dia kat Kedah. Okay. Ini nama Sun Sdn Bhd. Gambar cap masjid. Tak tahu, tuan. Cek dalam Google sekali, syarikat non-Muslim. Saya, tuan-tuan, kadang-kadang pergi beli barang, saya tengok orang bukan Melayu ni, kita beli barang, selalu kita ambil barang-barang kita kan, jenama itu. Dia ambil barang dia, tuan, dia tak akan ambil barang kita. Jadi siapa yang nak support bisnes orang Melayu ni? Siapa nak support, tuan-tuan? Kita lah. Ni ada AFT ada bisnes ni kan, jual barang-barang orang Islam, belilah, bantulah saudara kita menjaga. Besok dia pulangkan balik pada
asnaf, dia pulangkan balik kepada anak-anak yatim, pulangkan balik kepada klinik bersalin dan sebagainya. Itu manfaat untuk masyarakat Islam juga. Jangan peraudu channel start bisnes itu. Support bisnes orang Islam itu. Keluarkan duit, bantu dia menjaga, dia memperkukuhkan ekonomi orang Islam. Orang lain tuan, bangsa lain bersatu padu untuk apa? Untuk bangunkan bisnes bangsa dia. Kita pula sakit hati dengan orang Islam yang bisnes. Tuan-tuan tengok kedai Melayu, berapa ramai orang non-Muslim datang makan kedai Melayu? Tak ada, tuan. Dia akan datang kedai orang non-Muslim, akan makan kedai dia takkan datang kedai orang Melayu. Actually kedai mamak, tuan. Kedai mamak Cina, India, Melayu semua ada, tuan. Dia yang harmoni. Itu bisnes apa orang Islam juga tu. Kalau kotor nasihat dia, bang belakang kotor bang, bersih sikit, bagi tahu elok lah. Ustaz dia kotor lah, bagi tegur lah, apa guna tengok. Dia pun saudara kita juga, orang Islam. Dia datang sini masuk Malaysia, ambil permit nak menjaga, jauh di China, jual benda yang bersih. Jangan beli yang tak bersih. Dan kelima, apakah yang telah diamalkan berkenaan dengan ilmu yang telah diketahui. Jadi ilmu yang dia tahu itu, adakah dia amal atau tidak, ataupun dia rahsiakan. Bukan ada ilmu yang tuan, bukan berahsiakan. Ada ilmu kena sampai kepada tempat dan keadaan sesuai. Ini ada orang dia memang belajar ilmu tu, ilmu betul, ilmu makrifah, ilmu hakikat, tapi dia cerita pada budak tak tahu mondo. Jadi dia ingat, ni salah lah ni tak betul. Memanglah ilmu yang tu betul, tapi dia mengajar tempat yang terbuka, dan orang tadi tu, orang yang menerima tu tak ada istiqdad, tak ada kemampuan untuk, ataupun tidak ada kesediaan untuk memahaminya. Jadi untuk mempelajari ilmu tersebut kena ada istiqdad, kena ada kemampuan, ataupun kena ada kesediaan untuk mempelajari. Sekarang tuan, kalau tuan-tuan tengok orang suka belajar ilmu hakikat, Nur Muhammad dan sebagainya, itu perbahasan tu betul, memang ada perbahasan, tetapi untuk menzahirkan pengajian tersebut, mestilah menzahirkan pada orang yang ada istiqdad. Dia pernah duduk dalam khalwah, dia pernah mulazamah dengan guru, dia pernah suhbah dengan guru, menjalani hidup bertarbiyah, maka boleh diterangkan ilmu. Ini orang awam baru balik kerja, letih-letih, tiba-tiba cerita hakikat, poning lah orang tu. Ini cerita kena ada istiqdad, kena ada tempat, dan juga orang yang nak disampaikan tu ataupun audien tu mestilah ada kemampuan dan kesediaan memahami. Ini akhirnya dia belajar ilmu yang betul sehingga dia salah faham. Dulu ada orang Melayu kan, ada orang Melayu dulu, tok guru Melayu mengajar, dia khabar tuan, bila dah kenal Allah, dah cinta Allah, tak payah solat. Akhirnya dia pun tak solat. Maksud tak payah solat tu ialah solat tu tak susah kan. Jadi dia faham perkataan tu secara lurah aja ya. Oh, dah kenal Allah tak payah solat. Dia pun dah belajar tak payah solat. Itu salah faham. Perlu ada penerangan. Bila dia katakan mengenal Allah, dah cinta pada Allah, tak payah solat, tu maksudnya solat itu tidak menjadi susah. Solat tadi itu tidak lagi membebankan. Solat tadi bahkan menjadi suatu tempat luahan pada Allah, menjadi kerehatan kepada kita, menjadi pintu masuk pada kehambaan. Akhirnya orang tadi salah faham dengan perkataan sehingga tak solat. Saya tok guru tu kata tak solat, tak payah solat. Kenalah faham tak payah itu apa. Kan? Itu yang orang salah faham. Jadi belajar ilmu hakikat boleh, belajarlah dengan orang yang mampu mengajarinya, boleh menerangkan dengan betul, bukan ambil duduk pajak, duduk terbang, duduk hinggap terbang, tak belajar habis. Ilmu dapat tu ilmu sekerat-sekerat. Video 1 jam, tapi dia ambil yang 5 minit punya. Memang takkan faham. Jadi mestilah melazimi tarbiyah, barulah faham.
Jadi insya-Allah anda sambung balik pengajian kita kitab Kayu Jimu. Pukul berapa Ustaz? 8.20. Boleh 2 masa lagi kan? InsyaAllah. Kita sambung balik buka surat Allahumma salli Muhammad 55 tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwal azizul ghafur. Firman Allah Ta'ala, dialah yang menjadikan mati dan hidup supaya dia dapat menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Surah Al-Mulk ayat 2. Antara bentuk ujian dalam diri manusia ialah apa yang dalam diri manusia itu sendiri dan luarannya. Ujian dalaman manusia berbentuk dalam hawa nafsu sendiri dan sentiasa inginkan keburukan. Inginkan keburukan itu tuan-tuan, menginginkan perbuatan buruk di sisi syariat. Lalu ia mendominasi hidupnya, iaitu perangai buruk, perbuatan buruk mengikuti hawa nafsu tadi itu mendominasi. Ini adalah dikatakan sifat-sifat kerendahan bagi insan. Kalau insan ini buat ataupun terlibat dengan maksiat, maka dia telah merendahkan dirinya dengan kerendahan. Dengan kerendahan. Kalau Allah kata dalam Quran, ulaika al-an'am bal hum adall, kan? Allah kata apa? Mereka ni yang maknanya orang yang hidupnya itu dipengaruhi oleh hawa nafsu dan juga pelanggaran syariat tadi, kehidupannya tak ubah seperti binatang, bahkan lebih teruk daripada itu. Mana kalau manusia ni, bila Allah kata Al-Quran, Allah kata apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Diciptakan manusia itu dengan sebaik-baik penciptaan. Maka apabila sebaik-baik penciptaan itu mestilah menzuhirkan sebaik-baik amalan dan juga ketinggian kedudukannya, bukan melaksanakan perkara yang boleh merendahkan kedudukannya sebagai manusia. Lebih-lebih teruk lagi apabila perkara buruk tadi mendominasi, dah sebatilah hidup dia. Menipu, mengekan rasuah, melakukan perkara-perkara yang keji, sehingga kita rasa kau ni pembodoh lah. Orang lain akan merasa takut nak bertampur dengan dia. Mana itu ujian dalaman tadi dan ujian luaran bagi diri manusia. Sebab manusia ni antara luaran yang paling mencabar sekali. Kalau bagi orang perempuan tuan-tuan, ialah rupa paras. Orang perempuan ni pantang jumpa cermin berhenti tuan. Tu dalam kereta pun ada cermin, dia buka je cermin tu, tak boleh tengok side mirror pun ada, tak boleh. Pasal dia perasan dia lawa. Pasal tu orang Islam suruh pakai purdah, suruh pakai burqa, supaya tak terkesan dengan rupa yang cantik. Selindung muka yang cantik itu untuk orang yang khas. Ini kajap-kajap daripada bilik satu cermin, turun tangga satu cermin, nak keluar pintu satu cermin, masuk kereta satu cermin, semua ada cermin tuan-tuan. Dia terperangkap dengan kecantikan kenderaannya. Abu Yahya Hamka kata apa tuan-tuan? Tubuh badan manusia ni perahu. Alat saja, alat untuk kita berjalan bergerak. Dalam ni dipandu oleh roh kita, dipandu oleh roh. Kalau roh kita tadi terkesan dengan nafsu, dengan syahwat, dia punya apa tu, karakternya memenuhi segala kehendak nafsu, maka dia terjerumus. Yang itu dah pakai eyeshadow lah, atau pakai dia buat hidung, buat gigi, buat telinga, buat pipi, buat dagu terbelah, buat gigi tu. Pasal dia macam orang make up keto, macam tu lah. Dia nak pergi bawa keto, nak pergi Penang, bawa Proton Saga Orient 1986. Yang tu bawa Porsche, nak pergi Penang, sama je sampai tuan. Sama je sampai. Buruk tak buruk sampai juga. Begitu juga manusia ni. Tubuh kita ni berbentuk luaran ni menguji kita. Ada orang dengan ketampanan dia tu terleka sehingga lupa dia ibadah kepada Allah.
Perempuan pula kerana dia lupa peranan dia sebagai wanita yang perlu jadi solehah dan muslimah, dia mengabaikan tanggungjawab dia pada Allah Ta'ala. Akhirnya dia terleka. Orang yang leka ni tuan-tuan ialah pertama ialah dia gagal memahami maksud dia dijadikan. Maksud dia dijadikan. Pasal tu dia terleka. Cuba dia faham maksud dia dijadikan. Kipas ni tuan-tuan, dia tak tahu apa maksud dia dicipta sebab dia tak ada akal. Tapi kita tahu tak apa fungsi kipas ni? Tahu tak? Kipas ni jam dah rosak, magnet dia tercabut, wayar dia hancur. Nak buat apa tuan-tuan? Orang suruh kata ustaz lupa saya tak dipakai lah. Mana dah tak begitu, maksud pada kipas tu dah tak ada dah. Fungsi kipas tu tak ada. Apa nak ambil? Jual besi buruk je lah. Ambil dia punya pelambung tu jual. Ambil dia punya tembaga tu jual. Kita tak ada guna. Manusia dia begitu juga. Kalau dia tak faham maksud hidup dia, dia tak tahu ke mana arah tuju dia tuan, bila masuk kubur scrap lah. Jadi bahan scrap. Bahan scrap yang orang kalau tuan-tuan pergi kedai apa tu, scrap tu ada dia honyak empek buat segi empek itulah. Kalau honyak dalam kubur buat segi empek dalam tu. Berlipat-lipat dalam tu malaikat. Scrap. Benda yang tak boleh pakai lah. Tuan-tuan, kita ni belum scrap lagi tuan. Belum boleh pakai lagi, pakailah tuan-tuan. Besok dah nak scrap tak guna dah. Dah tak guna apa, satu sen tak guna tuan. Kalau tengah sakit-sakit nazak time tu pula, ya Allah aku nak sedekah lah, kata tak boleh. Dah nazak dah. Hanya beberapa persen saja yang boleh disedekahkan, lebih tak boleh. Lebih lagi tu dah masuk bagian apa? Faraid dah. Waris semua dah semuanya apa-apa dia lepek ni. Dah gosok-gosok tangan dah. Hati-hati tuan-tuan. Kena tahu maksud hidup kita. Kita ni diciptakan untuk apa tuan-tuan? Bukan sekadar ibadah, tetapi ialah memahami makna kehambaan kita yang sebenar, agar dengan memahami makna kehambaan tadi itu dapat melihat bagaimana Allah Ta'ala menjadi Tuhan kita. Sebab hamba tu mesti ada Tuhan. Mana ada hamba tak ada Tuhan? Kalau kita jadi hamba nafsu, maka Tuhan kita nafsu. Tuhan kita ialah nafsu. Kita bertuankan nafsu, kita bertuhankan nafsu. Kalau Tuhan kita itu emosi, kalau kita ni sentiasa beremosi saja, makna Tuhan kita emosi kita. Tapi kalau Tuhan kita Allah, maka kita akan mendapat kemuliaan di dunia dan juga di akhirat sebagai hamba Allah. Ia membuatkan jadi manusia berasa berat untuk melakukan taat. Apabila kita dah mendominasi hidup kita dengan maksiat, dengan kehendak syahwat, maka nak melakukan taat pun rasa malas. Nak tengok TV drama pukul 7 sampai pukul 8 tak ada masalah. Tapi sembahyang dilaungkan pukul 7 9 minit tadi menjadi masalah pada dia. Saya pernah tengok tu orang, dia belum azan tengah iklan pukul 7 5 minit dia berlari masuk bilik air ambil wuduk, dia siap pakai telokong. 7 9 minit tengah azan dia semayang. Allahu akbar, azan TV, Allahu akbar, Allahu akbar, dia mau Allahu akbar. Pasal apa? Takut miss episod. Kalau dia terlepas tuan-tuan 3 saat saja dia sanggup tengok ulangan di YouTube. Sebab aku cerita tadi yang saya tengok balik. Untuk hal dunia, hal orang lain dia sanggup tengok. Besok dia sambung ke office. Kau tengok tak cerita tadi semalam tu? Pangang kan dia kan. Ada keluar apa bodoh lah. Cerita pun berlakon dia. Orang tu pun balik lepas tu penggambaran salah-salah kita terima kasih kita sokong produksi kita ni. Tu cerita gitu terkhayal. Saya pun polik kan. Saya tak tengok TV lah. Saya pukul 6.30 dah terbang dah pergi masjid surau kan. Tu saya angkut kali semua anak bini pergi. Kalau kita fikirlah hidup kita tuan-tuan seminit dua tuan-tuan, kita takkan habiskan masa berjam-jam depan TV tuan. Ia menyebabkan manusia tidak senang dengan kesempitan hidup dan merasa selesa dengan kelapangan.
Iaitu yang kadang-kadang kita tengok cerita Melayu ni pun kelakar juga kan. Umur 23 tahun, 24 tahun, tapi kereta macam umur 40 tahun kan. BM dia pakai, BM pula dia pakai apa yang besar tu, Expo apa kan. Dah CEO dah kan. Bergolok bergadai. Maksud dia tadika tu, dia memang struggle nak bangunkan bisnes kan. Masuk rumah dah break dah kolam renang pun. Kata saya pun tak ada kolam renang lagi. Ni semua harta saya ni. Cerita boleh lah. Baju pun baju pinjam, baju pun baju tajaan. Itulah kita tuan-tuan. Kalau tengok balik pelakon ni, sebenarnya kalau kita adaptasi balik cerita-cerita lakonan drama ni, itulah kita. Pakaian pun dipinjamkan, kereta pun dipinjamkan, rumah pun datuk mana entah bagi pinjam. Lepas tu ada scene Fras pergi ke masjid, itu pun time orang tak ada pun dia ada seorang itu pun dia merintih. Bukan dia merintih kerana hubungan terputus dengan Allah, tapi dia terputus hubungan cinta dia. Ya Allah, aku Fras kecewa. Tapi selama ni kau kecewa dengan Allah, kau tak fikir kan? Itu orang tu semua ada kesan-kesan kerohanian. Satu pengarah filem ni kalau dia dapat hidayat, dia buat cerita kerohanian, itu pun bukan ramai yang tengok. Bukan ramai yang tengok. Kalau nak tengok cerita kerohanian ni, tentang kejiwaan manusia ni, kita boleh olah daripada drama manusia. Tengok itu, jadikan itu kita. Lagu-lagu cinta, lagu-lagu cinta, semua cinta dengan makhluk je. Akhirnya cinta dengan makhluk, aku rela apa, nyawa aku diambil dia. Tu dia nak tunjuk dia Fras lah, mati dengan laden, tak larat hidup tengok awet dan kahwin dengan orang lain. Kecewa dengan apa? Kecewa dengan diri dia tak dapat benda tu, dia kecewa itu ya. Pasal dalam diri dunia dah sebati dalam dunia, bila tak dapat dia kecewa. Tapi hubungan kau dengan Allah kau tak pernah nak baiki. Dia tak sanggup berhadapan dengan kekecewaan. Dia suruh Tuhan ambil nyawa dia pula, padahal kau tak ada buat apa hubungan dengan Allah pun. Besok kau mati macam mana pula? Kau nak azab, tentu kecewa din. Kecewa pula. Tahu aku minta hidup lama sikit. Apa dalam Quran dengan kata fa'tarafu bi zambihim fasuqal li ashabis sa'ir. Allah kata dalam Quran, maka mereka itu mengiktiraf dosa-dosa mereka, dan maka mereka dimasukkan ke dalam api-api neraka sa'ir yang menjulang-julang. Dengan manusia ni dia tahu kekecewaan dia, tapi bagaimana hubungan dengan Allah? Lepas tu dia kecewa dengan manusia, dia suruh Allah ambil nyawa dia. Dia tak tahu azab dia kat kubur tu macam mana pula. Macam orang kafir di padang mahsyar, punyalah azab di mahsyar tu, punyalah azab di mahsyar tu, sampai dia berdoa, ya Allah, oi tak laratlah mahsyar ni Allah, segerakanlah kami masuk neraka ni Allah, tak larat nak duduk kat mahsyar ni. Dia tak tahu neraka tu juta-juta kali ganda punya azab standby. Dia macam tu lah. Dia kecewa, dia rasa azab sikit lah, kecewa dengan cinta dia tu. Dia suruh Tuhan cabut nyawa dia, masuk dalam kubur. Pada masa sama dia pun tak ada buat hubungan dengan Allah. Dia anggap masuk selesai kubur jadi tanah. Wa yaqulul kafirun ya laitani kuntu turaba. Orang kafir kata pun, tuan, ya Allah, alangkah baiknya kalau dunia ni kami mati ni jadi tanah, tak jadi apa-apa, tak dibangkitkan semula. Itulah kita sekarang fikir masuk kubur tak ada apa-apa, tuan. Masuk kubur tu lah yang ada apa-apa sebenarnya. Kubur tu dah destinasi yang benar. Ini semua patah morgana dunia ni. Ada kajak galak, kajak senyum, kajak menangis. Laki mati yang menangis. So dah beda, dia cari lelaki lain nak kahwin. Begitu juga suami isteri meninggal seminggu ya, tanah merah lagi ya, jemput datang rumah, saya nak nikah lagi lah. Ada tangisan dan ada ketawa. Di akhirat tidak ada.
Kalau menangis, menangis langkau. Sampai bila? Sampai bila-bila menangis. Itu ulama kata kalau lah matinya tu menangis, keluar air mata darah, keluar air mata nanah, terkeluar 2 biji mata sekalipun, memang tak boleh balik ke dunia, tuan-tuan. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Padahal muka tu seorang termasuklah saya. Jadi kita kena doa pada Allah supaya Allah Ta'ala selamatkan kita. Jadikan kubur itu sebagai taman syurga kita. Jadi taman syurga tempat kita rehat, tempat kita nak apa, berteleku lah, nak makan buah anggur lah, esok kita nak berenang-renang kat sungai Arak semua kan lepas bila tu. Kita cerita saya nak berdari 25, saya nak berdari lah Ustaz. Ya, semayang lah. Jagalah solat, jagalah amal hubungan dengan Allah Ta'ala. Itu semua ujian kepada manusia. Allah Ta'ala berfirman tentang hakikat ini, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wa ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Sesungguhnya kami berikan ujian ataupun cubaan kepadamu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berilah berita gembira pada orang yang sabar. Kalau rasa susah sikit, rasa sakit, rasa pedih, tak dapat manis, tak dapat masin, makan ubat pahit, tu tahan, sabarlah sikit. Pada dunia ni pasti kita akan mati, pasti kita akan mati dan meninggalkannya keduniaan. Lepas itu kalau kita sabar di dunia ni, sabar dengan ujian yang Allah beri, redha dengan Allah beri ujian kita, dengan ujian tersebut kita bertambah hubungan kita dengan Allah, bertambah ibadah kita pada Allah. Wa basyiril mu'minin wa basyiris sabirin. Berilah berita gembira pada orang-orang sabar, iaitu kehidupan yang baik di akhirat. Wal akhiratu khairun wa abqa. Dan sesungguhnya akhirat itu lebih baik keadaannya, lagi kekal keadaan, lagi kekal sifatnya. Jadi insya-Allah tuan, carilah yang kekal, carilah yang kekal. Kekal itu lebih sempurna. Dunia ni kalau kita buat mana pun tak sempurna. Orang yang beramal soleh paling sempurna pun dia rasa tak sempurna. Jadi buatlah sempurna kerana Allah, sempurnakanlahnya kerana Allah. Barulah dia memahami kehidupan yang sempurna, iaitu hanyalah semata-mata kerana Allah. Kehidupan ini, rumah kita kalau buat rumah sebiji, tak cukup satu bata, tak cukup satu batu untuk sempurnakan rumah. Jadikanlah batu yang terakhir itu sebagai batu penyempurnaan. Jadikanlah Allah ini sebagai penyempurnaan hidup kita. Kalau kita ada dunia yang hebat, perniagaan yang hebat, pangkat yang hebat, jabatan yang hebat, gunakanlah dia dan jadikanlah Allah itu sebagai penyempurna segala rumah kita, penyempurna segala kehidupan kita, penyempurna segala amal ibadah kita kerana Allah. Barulah hidup kita sempurna. Ini kita sempurnakan dengan makhluk memang tak sempurna, sebab makhluk memang sifatnya tak sempurna. Jadi sempurnakanlah dengan Allah. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah nanti sambung balik di muka surat seterusnya nanti, di muka surat 56, iaitu dua kehendak. Ada soalan tuan? Ada soalan sudah mari kita dengan tasbih kifarah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi